Debbie. Susulan kegigihan pelajar ke hutan mencari liputan internet, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM kini giat berusaha menaik taraf menara komunikasi. Jadi untuk perinciannya kita ke negeri di bawah Bayu bersama Muhammad Dia Sahlan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Mizah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Mafi Prihatin Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang dilancarkan pada 21 Januari lalu di Wisma Tani Putrajaya diperluas ke negeri ini. Beluran menjadi lokasi pertama penyerahan bantuan khusus bagi petani, penternak dan nelayan terjejas banjir di daerah berkenaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata program ini merupakan tanggungjawab sosial korporat kementerian mengumpul sumbangan keperluan asas makanan melalui jabatan dan agensi di bawah MAFI. Bagi beluran kira-kira RM23,000 nilai bantuan disalurkan kepada 106 ahli pertubuhan peladang kawasan PPK, beluran dari Pinangkau, Sungai-Sungai dan unit Kelagan Jaya. Jadi minggu lalu saya di Pejabat MAFI melancarkan MAFI Prihatin. Jadi usaha ini akan diteruskan dan tentu sekali ramai rakyat Malaysia akan menikmati usaha dan manfaat yang dibuat oleh MAFI melalui program MAFI Prihatin ini. Beliau ditemui media selepas penyerahan bantuan program MAFI Prihatin di Beluran. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran turut menyampaikan kenderaan pacuan 4 roda pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat di bawah program peningkatan mobilisasi dan logistik bahan makanan bernilai RM100,000 kepada PPK Beluran. Susulan perkongsian di media sosial yang mengenai kegigihan sekumpulan pelajar di Kampung Numpakan Tambunan yang sanggup belajar di bawah kemah di dalam hutan semata-mata untuk mendapatkan akses internet. Perkara tersebut mendapat perhatian segera pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan langkah sewajarnya akan dilaksana bagi membantu mereka. Ketua Cawangan SKMM Keningau, Irwan Ahmad Sabtu berkata prihatin dengan masalah dihadapi pelajar terlibat, usaha menaik taraf kapasiti menara sedia ada di kampung tersebut akan dijalankan segera. Untuk jangka masa pendek ni, untuk menara yang terdekat ni, bagi kawasan yang diadukan ini, kita akan buat optimization lah. Di samping itu, kita juga akan masukkan dalam perancangan akan datang untuk program jendela yang akan datang. Dalam masa akan datang untuk kawasan Tambunan ini juga, kita ada buat perancangan sebanyak 11 menara yang akan dibina di bawah program jendela. Irwan ditemui RTM ketika lawatan ke Kampung Nupakan dan beberapa kampung lain yang tidak mempunyai liputan jalur lebar di daerah Tambunan. Katanya 11 menara di bawah program jendela akan dibina di daerah tersebut meliputi beberapa kampung, antaranya Kampung Pupuluton, Tunggaring, Tinompok Liwan, Mahwa, Pagalan Kusop dan Kampung Kumawanan. Sementara itu, maklum balas pantas daripada pihak SKMM berkenaan permasalahan dihadapi pelajar di kawasan Tambunan mendapat reaksi positif. Jadi bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas komitmen ini. Mudah-mudahan bantuan dan lawatan ini akan memberikan impak yang besar terhadap anak-anak kita dalam norma baru PDPR. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan karena membantu kami menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya pemasangan ini dapat membantu kami untuk belajar. Kalau saya pergi sini dulu baru dapat buat kerja rumah, baru saya dapat hantar kerja rumah yang cikgu bagi. Gembira sebab kalau ada bantuan nih, saya boleh belajar di rumah macam biasa, boleh hantar kerja rumah yang cikgu bagi. Selain Kampung Nupakan, pihak SKMM turut melawat Kampung Ponono Buran 1 dan 2 yang turut tersenarai dalam program pemasangan menara akan datang. Hadir sama Pegawai Daerah Tambunan Jumain Abdul Ghani dan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Tambunan Patrick Paunil. Sementara itu, di Ranau, kisah sekumpulan pelajar di Kampung Paus yang menghadapi kekangan menjalani PDPR turut menjentik perasaan pihak polis Diraja Malaysia PDRM. Pelajar terlibat mengalami kepayahan mengikuti sesi pembelajaran dengan lancar sehingga terpaksa ke kawasan bukit di ladang kelapa sawit dan hutan di kampung tersebut untuk mendapatkan talian internet.
Terharu dengan komitmen para pelajar berkenaan, seramai 15 pegawai dan anggota PDRM Ranau diketuai Ketua Polis Daerah DSP Sammy Newton mengambil inisiatif membina pondok dengan kemudahan meja dan kerusi diperbuat daripada bambu untuk kegunaan pelajar sekolah menengah kebangsaan Matupang berkenaan. Sebelum ini, para pelajar terlibat hanya duduk beralaskan tanah di sekitar kawasan tersebut. Inilah pelajar-pelajar yang keluar daripada rumah untuk berada di atas bukit untuk mendapat capaian internet di kawasan atas bukit ini. Tidak ada satu pun tempat yang boleh mereka berteduh selain daripada pokok-pokok kelapa sawit. Menurut DSP Sammy, pihaknya juga aktif menjalankan rondaan di sekitar kawasan kampung bagi menjamin keselamatan dan keselesaan para pelajar yang terpaksa menjalani proses pembelajaran di luar rumah. Inisiatif PDRM Ranau ini dihargai penduduk kampung dan pelajar terlibat. Mereka datang di sini untuk membuat satu pondok untuk kemudahan keselesaan pelajar di sini untuk belajarlah. Jadi kami selaku pemimpin kampung di sini dan pelajar-pelajar yang sedang belajar ini sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih kepada PDRM Ranau karena sudi datang secara mengejut di kawasan kami dan menyediakan tempat yang selesa untuk kami belajar online. Terima kasih kepada PDRM Ranau karena sudi datang untuk melihat kami belajar online dan sudi menyediakan kemudahan untuk kami belajar online. Terima kasih kepada PDRM Ranau karena sudi menjenguk kami secara tiba-tiba di kawasan kami belajar online serta memberikan kami kemudahan untuk belajar lebih selesa di tempat ini. PDRM Ranau juga menyumbang pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman selain memberi penerangan tata cara pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP kepada pelajar terlibat. Kampung Paus terletak kira-kira 70 km dari Pekan Ranau, mempunyai akses internet dan talian telefon terhad, menyukarkan para pelajar mengikuti kelas dalam talian. Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah menyambut baik inisiatif dilaksana pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia dalam menggalakkan sektor keusahawanan tani, antaranya mewujudkan serta membangunkan Presin Industri Agro Sabah SAIP. Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata matlamat sedia untuk membangunkan usahawan agrotani melalui penyediaan kemudahan seperti inkubator, lot pemprosesan hasil pertanian serta penyedikan dan pembangunan melalui SAIP sangat dialu-alukan. Beliau menggesa para usahawan tempatan untuk menggunakan peluang diwujudkan sedia itu sebaik mungkin. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian ketika lawatan kerja ke SAIP di Kimanis. Program Agro SAIP berkenaan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pembangunan usahawan berlandaskan agroindustri dengan menyasarkan usahawan tempatan. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Saudara sentiasa pantau status kesihatan anda dan keluarga. Baik, kembali semula bersama Miza Husni di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih dia. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali